Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali bersiaran langsung dari Madinah Al-Munawwarah sempena ziarah dan umrah yang diuruskan Imraz Travel and Tours. Dan hari ini adalah hari kedua kami berada di sini. Pengalaman di pagi Jumaat yang penuh bermakna, dan bagi berkongsi pengalaman menjadi kumpulan pertama rakyat Malaysia yang menunaikan umrah di sini, bersama saya adalah salah seorang personality yang dibawa khas dari Malaysia, iaitu Ashraf Muslim. Okey, Ashraf, mungkin boleh kongsi pengalaman sepanjang berada pada umrah dan ziarah hari ini. Okay, Alhamdulillah, bila dipanggil, dijemput oleh Allah SWT melalui travel Emirates ini adalah satu benda yang paling saya tunggu-tunggu selepas 2 tahun yang kita lockdown, dan ini adalah rasa macam sangat-sangat teruja, walaupun kadang-kadang rasa takut juga, kadang-kadang rasa macam hibur, macam-macam perasaan ada bila dipanggil datang sini, dan bila sampai berjejaki di tanah suci Madinah ni, rasa sangat-sangat hibur, sangat-sangat sayu kan, bila kita dapat melihat umat Islam dapat mengerjakan ataupun dapat mengerjakan solat di masjid ini, dapat kembali melihat, sebelum ni kita dapat biasa mengerjakan umrah dengan mudah, tapi kali ini agak sukar sikit, tapi insya-Allah bila dah buka peluang ini diberikan oleh kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Saudi sendiri, jadi kita saya yakin lepas ni untuk mengerjakan umrah ataupun untuk mengerjakan ibadah di tanah suci ni tak ada masalah dah. Tapi yang penting mengikut SOP yang telah disediakan, insya-Allah. Bagaimana pengalaman Ashraf ni melalui apa kita katakan sebagai umrah norma baru kali ini? Itu pada peringkat permulaan tu, bila dikatakan norma baru tu kita kena biasakan. Sebelum ni kita masuk raudah kita kena berebut, dan sekarang ni tak perlu nak berebut, perlu ada sistem kan, ada dipanggil apps Tawakalna tu, jadi memudahkan untuk semua mengerjakan ibadah di dalam masjid ataupun di dalam raudah sendiri. Dan kita kena biasakan, sebab apa, ibadah di tanah suci ini perlu dilakukan setiap umat Islam ni. Dia tak boleh tinggal, tapi kena dengan cara-cara yang baru ni kita kena biasakan. InsyaAllah bagi saya tak akan ada masalah lepas ni. Bagi Ashraf sendiri, pada nasihat untuk mereka yang kita tahu selepas 2 tahun ramai yang menyimpan hasrat, yang rindu untuk kembali menziarahi makam Rasulullah, yang ingin melaksanakan ibadat umrah dan sebagainya. Apa nasihat yang boleh dikongsi sebagai tips untuk mereka datang ke sini? Okey, saya yakin seperti mana katakan oleh abang tadi, memang ramai rakyat Malaysia, khususnya umat Islam, rindu nak datang sini dan mencari peluang untuk datang sini. Tapi bila nak datang sini, kena bersedia dari segi mental, dari segi fizikal, dan terutama sekali doa-doa yang perlu nak didoakan di dalam raudah ataupun di dalam waktu tawaf, sebab peluang itu hanya diberikan sekali ataupun tidak banyak. Sebab ada peluang itu, kita guna sebaik-baik mungkin. Jangan kita sia-siakan, dan jangan datang sini aja macam kita nak berjalan-jalan saja. Datang sini fokus untuk ibadat, insya-Allah Allah akan memudahkan segala-galanya. Ingat macam tadi Ustaz cakap, kalau kita ingat akhirat, insya-Allah segala-galanya akan dipermudahkan oleh Allah Taala. Dan kalau kita kembali di mana kita berada sekarang, adalah kita berada di kawasan makam syuhada, iaitu di kaki Bukit Uhud, yang banyak kisah-kisah yang menyentuh perasaan, kerana di sini Rasulullah kehilangan lebih 70 sahabat yang telah gugur syahid. Dan mungkin apa yang Ashraf ingin kongsi kepada mereka yang sedang mengikuti live ini, perasaan sebab, sedih dan sebagainya? Pertama kali bila kita datang sini, kita kena tahu kenapa kita datang ziarah Bukit Uhud. Sebab bila kita dengar sejarah-sejarah di Bukit Uhud ini, memang mengubah kita menjadi orang yang lebih baik. Kita akan belajar untuk bersabar, kita belajar untuk dekat dengan Allah SWT, kita belajar untuk mendengar arahan daripada pemerintah dan segala-galanya, dan macam mana mereka berkorbankan untuk mereka yang tersayang, berkorbankan untuk Islam sendiri. Dan ini semuanya mengajar kita untuk lebih dekat kita, mengubah diri kita menjadi lebih baik. Dan bila saya dengar tadi cerita sahabat-sahabat Nabi, bagaimana dia berkorban untuk menegakkan Islam, sanggup selamatkan jaga Nabi dengan sebaik mungkin, sehingga kan ada yang putus tangan, putus kaki, sampaikan hati dimakan, digigit oleh orang kafir Quraisy kepada sahabat Sayyidina Hamzah.
Jadi ini semuanya mengajar kita bagaimana bersungguh-sungguhnya mereka menjaga Islam itu sendiri, menjaga orang yang mereka sayang. Jadi kita ni apa yang kita dah buat, kalau mereka boleh buat sampai sejauh itu pengorbanan dia, kalau kita setakat buka jari sikit pun kita dah mengadu-ngadu, rasanya kita masih belum kuat lagi. Bayangkan mereka dekat sini macam mana keperitan, kesusahan dan sengitnya peperangan yang berlaku di sini. InsyaAllah saya yakin kepada mereka yang dapat datang menjaki ke Tanah Suci, datang ke sini Bukit Uhud, fahamilah, dengar betul-betul, hayatilah sejarah-sejarah apa yang berlaku peperangan di Bukit Uhud ini. InsyaAllah saya yakin akan mengubah diri anda, mengubah pemahaman anda, mengubah diri kita tu menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah SWT, insyaAllah. Dan kalau kita lihat sekarang pun, kalau kita sendiri dah pun merasa panas ya. Kita datang pagi, kan dalam pukul 9.40 pagi kita bersiaran langsung ni. Mungkin kita tak boleh bayangkan pengalaman pada sahabat yang berjuang pada lebih kurang masa lebih kurang macam ini. So mungkin Ashraf boleh kongsi keadaan sekarang. Sekarang ni panas. Kalau terasa tengok dalam video ni memang panas, berpeluh-peluh apa semua. Tapi bayangkanlah waktu tu dengan peperangannya, dengan ada yang sakitnya, macam mana keadaan dia, susahnya dia, dengan siap ada berdarah, luka sana sini, ramai sahabat-sahabat mati, tekanan hati, tekanan jiwa, tekanan pemikiran, semua berlaku waktu itu. Dan membuatkan saya bersyukurlah pada Allah SWT. Sebab sekarang negara kita kan, kita di Malaysia masih tenang lagi, masih aman lagi, dan ini membuatkan kita rasa menjadikan kita satu tiba pada kita. Itu bagi saya lah. Tapi tengok keadaan sini memang panas. Cuma dia punya, kalau tengok keadaan sini, perubahan dia tak sama je macam dulu, cuma tak ada kedai-kedai je. Terima kasih Ashraf. Okey, itu tadi perkongsian yang bersama saudara Ashraf Muslim. Dan kalau kita lihat di belakang saya ni, ada jemaah. Saya pastikan, saya merasa jemaahnya adalah dari negara Arab sebab penjelasannya adalah dalam bahasa Arab. Dan kalau kita lihat seperti yang sedia maklum, Arab Saudi pun mengenakan syarat yang ketat kepada sesiapa yang ingin memasuki negara ini. Dan keadaan agak terkawal di mana-mana dan pemeriksaan rambang dilakukan di mana-mana, iaitu sama untuk memastikan setiap orang luar yang datang dan orang tempatan mempunyai aplikasi iaitu Tawakalna. Ia adalah satu lesen untuk bergerak. Dan perlu diingat, kalau di Malaysia kita seandainya tidak mematuhi SOP, tidak memakai topeng, di Arab Saudi ketika ini bagi sesiapa yang melanggar SOP yang ditetapkan seperti tidak memakai pelitup muka, mereka akan dikenakan denda RM1,000, bukan satu jumlah yang kecil. Dan itu yang dilakukan dari semasa ke semasa. Dan sebelum saya datang ke sini tadi, kami telah pun menziarah ke Masjid Quba, dan di sana pun agak lengang lagi. Mungkin dalam beberapa hari lagi akan tiba jemaah-jemaah dari luar. Cuma kebanyakan tadi semasa saya berada di Masjid Quba, saya perasan yang kebanyakan jemaah yang tiba adalah datang dari mungkin di sebelah Asia Selatan, iaitu Pakistan, Bangladesh dan India. Apapun ketika ini saya merasakan cuaca betul-betul panas dalam lingkungan 37-38. Namun ia hanyalah satu cubaan untuk menziarahi Rasulullah, menziarahi para sahabat yang selama ini berkorban jiwa negara bagi memastikan Islam berkembang di atas muka bumi. Untuk itu dulu laporan langsung bersama saya, Razil Awal, yang ketika ini berada di makam syuhada di kaki Bukit Uhud, tempat yang menyaksikan kekalahan umat Islam ketika melawan musyrikin Quraisy. Dan mengikut sejarawan, kekalahan itu berlaku berpunca dari ketidakpatuhan kepada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini lebih kurang 70 sahabat telah disemadikan dan mereka insya-Allah
di kemudian hari akan memberi syafaat kepada kita semua, dan kita perlu mempelajari apa yang berlaku di masa lalu, iaitu menghormati arahan daripada seorang pemimpin. Untuk itu dulu laporan saya dari Bukit Uhud, dan kita akan bersiaran langsung dari masa ke semasa.